sekali terpaksa menjalani dialisis. Jadi dari segi ekonomi menjadi satu bebanan daripada pesakit, tambahan pula bebanan kesihatan sebab banyak juga komplikasi daripada hasil dialisis itu sendiri. Bebanan daripada segi sosial sebab masa banyak terbuang di pusat-pusat rawatan dialisis, sedangkan sepatutnya kita menghabiskan bersama rakan taulan, saudara mara dan jiran-jiran. Dan bebanan dari segi rohani juga. Fatwa Kebangsaan tahun 2005 telah mengeluarkan bahawa pesakit yang mengalami kegagalan organ kronik seperti pesakit kegagalan buah pinggang ini tidak perlu menunaikan perlu menunaikan haji walaupun wajib badan. Tapi bagi mereka yang nak memenuhi keperluan rohani ini, mereka nak sangat, tapi mereka menyedari bahawa sukar nak memenuhi, nak pergi ke tanah suci pun nak kena tahu mana nak dapatkan dialisis dan sebagainya. Ini semua menjadi satu masalah kepada pesakit-pesakit ini. Jadi dari segi memenuhi maqasid syariah, objektif syariah menyelamatkan nyawa itu, memang kita terbukti bahawa tujuan pemindahan organ ini memang amat mustahak. Jadi proses ni pula bagaimana? Sebab itu satu soalan yang selalu sebenarnya pada saya, kalau saya nak menjawab yang tentang salah faham, apakah salah faham? Sebenarnya salah faham tu banyak timbul sebab kesedaran ataupun penerangan tentang penerimaan organ itu tidak sampai lagi kepada masyarakat. Rata-rata masih ramai yang tidak mengetahui. Tadi moderator ada menyebutkan tentang jumlah pengikrar yang tidak seberapa. Sebenarnya tak sampai 1% daripada jumlah penduduk Malaysia ini yang berikrar. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan dengan Kuwait, kita bandingkan, saya bagi contoh negara-negara Islam, Arab Saudi, Turki, mana lagi saya nak bagi contoh, Iran, semuanya kadar pendermaan dia jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Malaysia punya kadar pendermaan kita melihat pada penderma bagi setiap 1,000,000 penduduk. Malaysia hanya tak sampai 1 penderma bagi setiap 1,000,000 penduduk. Sedangkan negara-negara Islam yang lain ni mempunyai kadar pendermaan jauh lagi tinggi. Singapura sebenarnya kadar pendermaan dia 5 hingga 6 penderma bagi setiap 1,000,000 penduduk. Saudi 3.4 penderma bagi setiap 1,000,000 penduduk. Jadi jauh kita ketinggalan. Dan tadi apa lagi soalannya? Proses saya lupa. Proses tadi. Okey, proses. Bila kita bercakap tentang jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang, kita akan melakukan satu pembedahan di dada dan buah abdomen. Satu pembedahan yang akan mengeluarkan organ-organ tersebut di Dewan Bedah. Kita akan melakukannya di Dewan Bedah dengan dalam keadaan steril. Kita akan melakukan dengan pakar bius pun ada, pakar bedah dia kena ada, dan ia dilakukan segera. Jikalau kematian itu katakan disahkan pada pukul 6 petang, malam tu juga kita akan buat pendermaan. Tak kiralah malam ke, tak kiralah Sabtu Ahad, cuti umum ke, kita akan lakukan. Sebab ada dua sebab utama. Satu, kita tak nak melengahkan urusan jenazah itu. Jadi kita akan buat segera yang mungkin. Jadi mana-mana ujian yang biasanya mengambil masa yang lama akan dibuat segera. Kedua, kita melakukannya sebab organ-organ ni dia tidak boleh tahan lama. Bila seseorang itu dah disahkan mati, dia tidak akan tahan lama. Jadi kita kena melakukan dengan cepat. Jadi bagi jantung dan paru-paru, dia mengambil masa 4 hingga 6 jam, perlu ditransplantasikan. Maksudnya perlu dah masuk ke penerima, bakal penerima. Hati lama sikit, 8 hingga 12 jam, buah pinggang sehingga 24 jam. Tetapi lagi cepat kita transplantkan, lagi cepat kita pindahkan ke dalam pesakit, maka lagi baiklah keadaan organ tu. Lagi lama dia tanpa bekalan darah tu, lagi kuranglah baik dia. Untuk tisu, dia ada masa sikit, dia boleh disimpan. Sebab tu kita ada bank tisu, kita tak ada bank organ. Okey, mata kita akan keluarkan kornea atau mata, dia bergantung pada apa yang telah dipersetujui untuk didermakan. Kita akan masukkan kapas, kita akan menjahit mata dia, nampak cantik tertutup. Dada dengan abdomen tadi kita akan jahit lapisan demi lapisan. Jahitan tu nampak kemas dan teliti, sebab kita tak terkejar-kejar, pesakit dah meninggal dunia. Kita tak boleh terkejar-kejar. Arwah atuk saya dulu, masa dia ada masalah usus, pembedahan usus, ditutup, selepas membuat pembedahan tu ditutup dengan stapler. Sebab ada sebab dia kenapa kita menggunakan stapler. Tetapi dalam kes pendermaan organ, kita tak benarkan penggunaan stapler. Tak cantik, tak boleh. Tapi dalam kes pendermaan, kita akan menggunakan jahitan subcuticular sutures yang pada, kalau tuan-tuan boleh memilih
apa nama jahitan untuk pembedahan, pilihlah subcuticular sutures. Untuk jantung, kalau kita tak boleh ambil jantung, kita akan ambil injap jantung. Injap jantung ni kebiasaannya kita akan ambil dua, di mana dua orang akan mendapat manfaat. Jadi bukan Naim seorang saja akan dapat manfaat, dia akan ada sekembar dia. Ada seorang lain yang mendapat manfaat daripada pendermaan injap jantung tu. Untuk tulang, kita hanya ambil tulang panjang di tangan dan kaki. Kita akan gantikan dengan tulang tiruan supaya bentuk tu ada. Urusan memandikan, mengkafankan jenazah pun tak jadi timbul masalah. Dan kulit, kita hanya ambil kulit di bahagian belakang saja. Dan kulit tu hasilnya kita akan menggunakan alat yang dinamakan dermatome. Hasilnya kita akan nampak, kalau saya nak andaikan, kalau anda terjatuh, terseret tangan tu nampak putih, macam itulah rupa kulit selepas didermakan. Jadi tidaklah sampai kita melihat daging seperti baru lepas dilapah dan sebagainya. Dia tidak begitu. Bagi orang bukan Islam yang nak melakukan apa nama, nak menunjukkan mayat atau jenazah tu, tak ada banyak masalah. Sebab nampak sempurna kalau dipakaikan baju dan sebagainya. Jadi itu prosesnya dilakukan sesegera mungkin, dilakukan dengan penuh etika sebagaimana satu pembedahan ke atas orang yang hidup. Tadi saya nak sebut sesuatu, saya lupa dah. Ada something pasal astagfirullah. Tapi kalau perkara ini dilakukan di hospital kerajaan, tidak ada sebarang bayaran dikenakan kepada keluarga dan penderma. Malah sebenarnya saya tak digalakkan memberitahu perkara ini, tetapi sekiranya pendermaan itu berlaku, maka sebarang bayaran akan dikecualikan daripada, maksudnya kalau dia dah duduk 1 bulan, bayaran duduk 1 bulan tu akan dikecualikan sebenarnya. Dia akan seolah dia akan diberi waiver of fees sebab dia dah derma untuk membantu orang lain. Maka kenapa kita tak digalakkan untuk bercakap benda ni? Takut orang nak derma tu semata-mata nak tak payah-payah bil hospital. Tapi saya rasa tak adalah sampai ke peringkat begitu orang nak buat macam tu. Apa lagi tadi? Nak habis dah. Ada something saya nak sebut tadi. Kematian otak saya dah sentuh. Apa organ yang boleh dari segi tujuan dia tadi ada. Proses pun saya dah sebut. Tak faham sikit. Saya nak sebut pasal perkara ni. Mungkin sebab Ustaz akan uraikan dengan lebih lanjut tentang ada kerisauan tentang di kalangan orang Islam, atau orang Melayu. Tadi moderator pernah sebut dari segi peratusan pengikrar dan juga penderma amat kurang di kalangan orang Melayu. Walaupun kita telah melihat dalam tempoh 2 tahun ni dah ada peningkatan daripada segi penderma dan pengikrar orang Melayu. Saya nak katakan begini, dalam senarai menunggu 18,000 lebih pesakit yang menunggu, dan jumlah ini sentiasa bertambah, sedikit berkurang ni sebab malangnya jantung, paru-paru, hati. Mereka yang menunggu ni jumlahnya sedikit, nampak sedikit tu sebab ramai yang meninggal dunia tak sampai sebab tak sempat nak menjalani pembedahan, pendermaan tu. Maka pembedahan tu bukan pendermaan, transplantasi tu, maka mereka akan meninggal dunia. Jadi dalam bertambahnya 18,000 pesakit ini, dalam 57% adalah orang Melayu, orang Islam. Dan selama ini yang menerima organ tu 61% adalah orang Melayu, sedangkan yang menderma cuma 5% saja. Kalaulah satu hari nanti orang bukan Islam membuat keputusan tidak mahu mendermakan organ mereka kepada orang Islam, yang ruginya orang Islam. Saya teringat apa yang berlaku di Singapura pada tahun 1987. Majlis Ugama Islam, saya akan habis lepas ni. Majlis Ugama Islam Singapura membuat satu fatwa di mana orang Islam hanya boleh mendermakan organ kepada orang Islam, dan orang Islam hanya boleh menerima organ daripada orang Islam. Tetapi pada tahun 2007 fatwa ini ditukar. Kerana apa? Didapati dalam tempoh 20 tahun ni, 21, walaupun jumlah orang Islam di Singapura adalah lebih kurang 21%, tetapi didapati 25% daripada pesakit mengalami kegagalan organ itu adalah orang Islam. Peratusan mereka yang jadi pesakit ni jauh lebih tinggi daripada jumlah peratusan penduduk.
Dan didapati hanya dalam tempoh 20 tahun tu hanya 2% saja pada orang Islam yang menerima pemindahan organ. Jadi mufti MUIS, Majlis Agama Islam Singapura ni membuat keputusan macam ini, orang yang rugi ni orang Islam. Sebab kita nak yang kita je. Kita tidak masuk, sebab di Singapura dia mengamalkan opting out, di mana semua orang dianggap penderma secara automatik kecuali mereka menyatakan tentangan mereka. Tetapi ketika dalam tempoh 20 tahun yang 1987 hingga 2007 ni, orang Islam dikecualikan daripada sistem tersebut. Tetapi yang ruginya orang Islam juga, sebab 2% saja yang menerima organ. Dan jumlah peratusan orang yang memerlukan organ ni pun orang Islam banyak. Jadi kita tak nak sampai ke peringkat begitu. Jadi saya menghormati amanah yang diberikan. Saya habis di sini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Anis. Rupanya proses pendermaan organ ni adalah sangat mudah, dan prosesnya adalah cepat untuk sampai kepada badan penerima. Dan sekiranya kita bimbang bahawa nanti bila kita mati badan kita akan jadi tak lawa, tak cantik kan, tu semua tak payah bimbang lah. Sebabnya doktor pun memang akan buat jahit elok-elok dan tak ada stapler lah kan sekarang doktor? Tak ada stapler lah. Okey, seterusnya kita balik kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Syahrizan Daud Al-Turabi. Ustaz Syahrizan Daud merupakan salah seorang pendakwah profil tanah air yang kerap memberikan khidmat sepenuh masanya di dalam aktiviti dakwah kontemporari, sama ada melalui ceramah, forum, seminar, maupun muncul di aliran media seperti di rancangan Madrasah Al-Quran dan ayat riwayat TV Al-Hijrah, Motivasi Pagi, MSI, TV3, Mursyid Imam Muda Musim 1 dan lain-lain. Berkelulusan ijazah sarjana muda kepujian syariah dan undang-undang dari Universiti Al-Azhar, dan sekarang merupakan pengarah urusan Restu Media Sendirian Berhad, dan juga menjawat jawatan sebagai perunding pembangunan manusia di Al-Insan Development Center. Okey, Ustaz. Isu pemindahan organ ini adalah satu isu ijtihadiah. Kita tidak menemui sebarang ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang menyebut secara langsung mengenai pendermaan dan pemindahan organ. Namun hari ini pemindahan organ ialah satu bentuk rawatan yang terbukti berkesan dalam merawat pesakit yang mengalami kegagalan organ pada tahap akhir. Jadi, bolehkah Ustaz memberikan pencerahan mengenai pandangan Islam terhadap pendermaan dan pemindahan organ ini? Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Profesor Madya, Datin Dr. Nur Naimah, kemudiannya Profesor Madya Dr. Karim, Dr. Syekh, seterusnya semua doktor-doktor yang ada, termasuk Dr. Anis dan juga Encik Ferry, Tuan Moderator kita dan seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, saudari sekalian. Kita pertamanya, bila kita duduk dalam majlis sebegini, bukan sekadar untuk kita nak tahu maklumat, tetapi adalah sefaham saya adalah fokus kita adalah supaya kita terasa untuk kita tergolong di kalangan orang yang mengikrar ataupun menderma. Kan? Itu saya rasa kita punya target. Ke lain, moderator? Target kita yang tu kan? Bukan sekadar kita tahu macam mana proses, bukan sekadar kita tahu rupanya dermanya ni saja. Selain daripada tu, jarang orang derma hidung, jarang orang derma telinga. Kan? Bukan itu saja maklumat yang kita nak tahu, tapi saya rasa hasilnya daripada program ni adalah supaya yang cakap apatah lagi lah, dia akan ikrar dan dia lah yang akan menjadi penderma insya-Allah satu hari nanti. Cuma slot yang diberikan kepada saya adalah dari sudut hukumnya, dan saya yakin saya sekadar bukan pembuat hukum, cuma saya sekadar menyampaikan apa yang hukum yang telah sedia ada diberikan kepada kita, cuma mungkin kita tak sempat baca je, kan? Ataupun kita tak sempat ambil tahu, sebab perkara ni adalah perkara yang tidak
familiar sangat di negara kita ni. Kenapa sepaham saya adalah selagi mana kita mementingkan diri kita sendiri berbanding orang lain, maka selagi itulah kita tak akan ambil tahu dengan benda ni. Yang berbeza dengan orang yang dia sentiasa memikirkan tentang orang lain, maka dia bukan sahaja nak tunggu berita sampai dekat dia, dia akan mencari berita tentang bagaimana ada orang sakit dan seumpamanya. Dia lah yang akan cari, dia lah yang akan serve orang tu. Bukan tunggu expo macam tu baru dia akan, tak, dia bukan macam tu ya? Kerana saya yakin iklan ataupun promotion tentang derma organ ni, saya rasa kalau zaman dulu lagi lah tak ada langsung kan? Zaman tengah tak ada iklan sangat pun ada penderma organ. Apatah lagi zaman hari ni yang iklan macam-macam, bagi lagi fatwa macam-macam, bagi lagi saranan-saranan, implikasi yang best-best, kesan yang baik-baik kepada dunia dan juga akhirat, pun belum tentu kita mampu untuk nak menjadi pengikrar ataupun penderma organ. Jadi saya merasakan bahawa sebelum nak cerita pasal hukum, kita berbalik dulu kepada diri kita sendiri, organ kita sendiri yang paling utama iaitu hati ya? Sebelum kita berbicara tentang hukum, yang saya sudah pasti hukumnya mesti kita pun sudah tahu hukumnya adalah harus kan? Itu clear, kita jelas bahawa hukumnya adalah diharuskan oleh kebanyakan ulama. Pada peringkat awal dia merupakan hukum ijtihadiyah yang ada yang kata tak boleh dulu pada bukan Islam, kalau boleh pun derma kepada bukan Islam tak boleh terima kepada bukan Islam. Dan akhirnya hukum itu berubah semasa demi masa dan kerana permintaan, kerana kes-kes semasa. Berkaitan dengan hukum, saya rasa isunya adalah satu isu, cumanya ada isunya kembali kepada kita yang mengetahui tentang hukum ini adalah sejauh mana kita masih lagi merasakan bahawa kepentingan organ itu adalah milik eksklusif kita sahaja, ataupun memang dia merupakan milik kepada pemilik yang sebenar, yang sebenarnya perlu dikongsikan kepada orang lain. Dan jadi sesedari sekalian, yang Nabi katakan iza salahat salahal jasadu kulluh, itu kalau seketul daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya, sama ada fizikalnya, rohaninya, mentalitinya, attitude-nya, semua sekali datang daripada seketul daging itu. Wa iza fasadat, kalau rosaknya daging itu, fasadal jasadu kulluh, maka akan rosak seluruh jasad, fizikal, roh, spiritual dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbalik kepada soal hati kita, bukan hati yang semata-mata untuk didermakan, tetapi adalah hati manusia, roh ataupun jiwa manusia itu. Sejauh mana kita mampu menjadikan diri kita adalah milik semua, bukan merupakan milik eksklusif diri kita ya? Sejauh mana kita merasakan bahawa apa yang kita ada itu perlu dikongsikan kepada orang, maka itulah sebenarnya adalah tujuan sebenar kita diciptakan, yang mana memang adalah untuk kegunaan yang bersama. Okey, baik, saya berbalik kepada soalan Tuan Moderator berkaitan dengan hukum pemindahan organ ataupun transplant ini. Secara ringkasnya adalah dia merupakan hukum yang diharuskan oleh majoriti ulama, termasuklah ulama Malaysia dan juga sedunia, dan semua fatwa-fatwa telah pun dikeluarkan. Cuma ada yang lambat dan ada yang cepat. Sekalipun perbincangan tentang transplant atau pemindahan organ ini berlaku pada abad ke-20, tetapi hukumnya telah pun dibincangkan pada seawal tahun 50-an lagi sebenarnya. Cuma di Malaysia seawal tahun 1960-an baru dimula bincangkan. 1965 tak silap saja baru Jabatan Mufti Perlis yang start keluar fatwa tentang keharusan. Diikuti oleh fatwa kebangsaan pada tahun 1975. Kemudian baru Selangor tahun 2000. Dia sikit-sikit berkembangnya fatwa itu. Cumanya dia start dibincangkan pada seawal tahun 50-an, 1950 lagi, tentang hukum pemindahan organ. Jadi maknanya ulama beyond, pemikiran ulama itu melampaui tentang apa yang berlaku sebenar. Zaman tu tak pernah terfikir lagi nak transplant buah pinggang, nak transplant tisu, tak fikir lagi. Tak, pada peringkat awal mungkin transplant kornea tak ada saja. Betul kan? Jawabnya simple je. Sebab tak terfikir pula organ-organ yang kritikal ni pun sebenarnya boleh. Akhirnya ulama bincangnya simple dulu, dan akhirnya perkembangan ijtihad itu berkembang sesuai dengan peredaran fiqh, maka dia semakin berkembang demi maslahat dan seumpamanya.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, secara mudahnya kerana dalam bab hukum ni saya rasa tak apa panjang. Yang panjangnya kita nak dengar sharing daripada penerimanya, kan? Sebab penerimanya ramai, penerimanya seorang, habis badannya, kan? Kalau kita nak berbicara tentang bagaimana hukum itu dikeluarkan, sebelum kita nak kata kenapa dia jadi harus, kan? Kalau fikir dari satu sudut lain, macam mana Ustaz kita kalau dapat hati daripada orang yang dia jahat, dia tu perompak Ustaz, hati dia tu dah jahat, dalam rompak bunuh orang pula, tiba-tiba dia mati, Dr. Anis dia ambil dia punya hati tu bagi ke saya. Adakah saya ada potensi untuk jadi perompak? Benda-benda tu lah, soalan-soalan momok itulah yang aku belega masyarakat Melayu yang suka sangat benda macam ni, kan? Akhirnya sebagai sudah, Cik Harini seorang dia. Kenapa? Kerana kita ada masalah-masalah itu. Jadi secara mudahnya, sebelum ulama bincang kenapa dia jadi harus, kerana ulama ada asas-asas yang akhirnya membawa kepada keharusan. Antaranya dalam beberapa kaedah-kaedah fiqh yang saya bukanlah ahli yang paling tepat untuk menceritakan tentang kaedah. Kita ada Dr. Karim, kita ada Dr. Nur Naimah yang expert dalam bidang ini, yang kita di pengajian Islam pun dan juga di universiti yang lain pun terdedah dengan perkara macam ni, tentang hukum, tentang pengambilan hukum sebelum diputuskan sesuatu hukum, yang mana sudah pasti mereka ada kaedah-kaedah asas yang tertentu yang sekalipun tak ada disebutkan dalam Al-Quran secara tepat, yang mana boleh derma. Dalam hadis Nabi pun tak ada Nabi kata dermalah kamu paru-paru, insya-Allah nanti di akhirat nanti kamu akan dapat paru-paru yang lebih hebat, tak ada, kan? Tetapi hukumnya adalah hukum yang bersifat general, yang akhirnya ulama-ulama ini sebelum mereka mengeluarkan hukum keharusan, mereka mencari dalil-dalil ataupun asas-asas kaedah fiqh yang akhirnya mereka menemui hukum keharusan, tentang keharusan pemindahan organ tadi. Jadi secara mudahnya saya cuba bawakan beberapa asas, antaranya dalam kaedah fiqh itu berkaitan dengan niat dan tujuan kenapa ada derma organ, iaitu antaranya dalam kaedah fiqh dipanggil al-umur bimaqasidiha. Setiap satu perkara itu adalah kerana tujuan-tujuan dia. So kalau kita buat itu kerana tujuannya adalah maslahat, ada orang perlu dan dia perlu survive, dan ada orang yang organnya itu sama ada masih diperlukan tapi boleh didermakan, yang mana dengan kajian-kajian yang tertentu daripada pihak medikal, yang kalau ambil sikit sebahagian kecil daripada hati itu, maka orang yang masih hidup itu masih mampu kekal hidup, dan orang yang suffer itu akhirnya dia dapat hidup sebagaimana orang biasa kerana hati itu. Maka akhirnya ulama bincang kerana matlamat dan niat tujuan yang baik itu, maka akhirnya boleh jadi harus. Akhirnya dikaitkan pula dengan hukum-hukum yang lain. Ad-darar yuzal, dararat itu boleh dihilangkan. Maka orang yang ada masalah darurat, so bagaimana cara kita nak tolong yang darurat ini, maka kita hilangkan darurat orang itu. Akhirnya darurah tubihul mahzurah, sekalipun pada asalnya benda-benda ni tak boleh, tetapi disebabkan darurat maka ia dibolehkan. Dan masyaqqah tajlibut taisir, kepayahan akhirnya sepatutnya perlu dipermudahkan. Semua hukum-hukum ini akhirnya ulama combine. Akhirnya kebanyakan majoriti membenarkan keharusan bagaimana pendermaan organ itu diberikan, sama ada organ itu diberikan oleh orang Islam kepada bukan Islam, ataupun sama ada organ yang bukan Islam diberikan kepada orang Islam. Tetapi setakat hari ini kebanyakannya ulama bersetuju dengan pemberian dan penerimaan organ itu adalah kepada orang bukan Islam yang zimmi sahaja, berarti yang tidak memerangi Islam, ya. Ditakdirkan satu hari nanti mungkin ijtihad yang baru pula akan keluar, ya. Mungkin yang tinggal nanti dalam dunia ini hanya kafir harbi sahaja nanti, kan? Ditakdirkan, maka mungkin ulama fiqh akan berbincang dalam ijtihad yang lain pula, macam mana pula hukum pada masa itu. Cuma pada hari ini kalau konteks Malaysia nya, begitulah. Kita kebanyakannya bersetuju, ulama bersetuju bahawa kafir ataupun orang bukan Islam yang berada di Malaysia merupakan orang kafir zimmi, begitu yang taat setia dengan undang-undang dan negara Islam yang ada, dengan pemerintahan Islam. Dan akhirnya kita declare mereka sebagai kafir zimmi, maka mereka layak untuk menerima organ, dan juga orang Islam juga layak untuk mendapatkan organ daripada mereka, sama ada yang derma atau menerima, sama ada yang derma itu masih hidup ataupun yang telah meninggal. Semua hukum itu